Tuhan, ku bersujud kepadamu, ku serahkan segala jiwa ragaku. Moga mendapat rahmat keridhaanmu, moga terangkat penghijab kalbu. Aku menangis meratap padamu Tuhanku, ya Allah yang satu. Ku sedari segala kerapuhan imanku, moga dikurniakan sinar hidayahmu. Keridhaanmu ku dambakan, kasih sayangmu ku harapkan, pengabdianku hanyalah kepadamu, ya Tuhanku. Kurniakanlah indah syurgamu, jauhkanlah dari nerakamu. Sesungguhnya aku mohon keampunan hanya kepadamu. Hanya kepadamu, ya Allah Tuhanku, maghfirah darimu kurniakanlah kepadaku. Tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna, ya Rabbana. Terimalah taubatku ini, aku kan kembali padamu Rabbi, menyesali segala dosa di
Iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Tanpamu iman bagaimanalah merasa diri hamba padanya. Tanpamu iman bagaimanalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli, ia tiada di tepian pantai. Walau apapun caranya jua, engkau mendaki gunung yang tinggi, engkau merentas lautan api, namun tak dapat jua dimiliki jika tidak kembali pada Allah. Iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Tanpamu iman bagaimanalah merasa diri hamba padanya. Tanpamu iman bagaimanalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli, ia tiada di tepian pantai. Walau apapun caranya jua, engkau mendaki gunung yang tinggi, engkau merentas lautan api, namun tak dapat jua dimiliki jika tidak kembali pada Allah. Jika tidak kembali pada Allah, 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 jika tidak kembali pada insan pasti merasa saat perpisahan terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Dengar sayu surah dibaca, sayunya alunan suara, cemas di dada, lemah tak bermaya, terbuka hijab di depan mata.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya, dengan keizinannya kita dapat bersama-sama pada petang ini untuk sama-sama kita menjayakan satu program anjuran Kekeluargaan Islam HKR 221 dengan kerjasama Kelab AAC. Terima kasih kepada semua tuan-tuan dan puan-puan, siswa-siswi yang bersama-sama dengan kami pada petang ini secara langsung melalui Facebook Entertainment of Muslim Art Club. Sebut pun orang putih terbelit sikit lidah lah. Okey, siswa-siswi, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada petang ini kita borak-borak santai saja. Program kita pun sembang-sembang santai saja. Okey, berkenaan dengan hari ini kita nak sembang berkenaan dengan berkaitan dengan core yang saya ajar, iaitu kekeluargaan Islam. Yang ini kita akan sama-sama berkongsi, sama-sama sembang berkenaan dengan kita nak dengar pengalaman-pengalaman orang dulu dan orang muda, okey, berkenaan dengan kahwin dulu versus kahwin sekarang. Versus tu bukan berlawan ya. Jangan kata mana lagi bagus, dulu ke sekarang. Bukan kita nak berlawan. Tajuk tu bukan kita nak kata nak berlawan antara satu sama lain, mana yang lebih bagus, okey, kahwin dulu ke kahwin sekarang. Okey. Tajuk ni, okey, yang kita cuma bukan nak bergaduh, cuma kita nak berkongsi, okey, berkongsi sebagai tambahan ilmu kita dan mungkin juga sebagai kita punya persiapan. Dan juga kalau kita ataupun ada di kalangan kita siswa dan siswi yang masih muda kan, kita nak dengar juga pengalaman
pengalaman orang otai ni. Okay, macam mana kahwin dulu, macam mana, dan juga kita pun nak dengar nasihat-nasihat yang akan diberikan oleh mereka ini supaya kita boleh ambil pengajaran, kita boleh ambil iktibar supaya kita pun satu hari nanti boleh juga hidup berumah tangga dalam keadaan bahagia kekal untuk selama-lamanya. Baik, siswa-siswi, tuan-tuan perempuan yang bersama-sama kami pada petang ini bagi membincangkan borak sembang santai kita pada petang ini, saya mengucapkan terima kasih kepada panel-panel kita. Wush, tengok satu rumah orang kaya, satu belang-belang. Okey, patut SOP. pakai mask. Okey, bagi sembang-sembang kita pada petang ini, saya mengucapkan terima kasih kepada panel-panel kita. Yang pertama, panel kita Encik Asari Muhammad dan Puan Zalina Dan. Encik Asari ni aka Pak Chu saya panggil, dan juga Kak Ina lah, yang dah bersara, dah bersara daripada UiTM. So saya tengok diorang tak ada apa-apa, so saya call lah. Tak ada apa-apa nak buat sebab dah bersara, tak ada kerja kan. So saya panggil lah, untuk sama-sama Pak Chu dengan Kak Ina kita kongsi-kongsi dengan siswa-siswi kita dan juga tuan-tuan ataupun rakan-rakan kita yang melihat melalui Facebook Live ini, sikit sebanyaklah tip-tip ke petua-petua. Jadi ahli panel pertama iaitu Encik Asari aka Pak Chu dan juga Kak Ina. Terima kasih Kak Ina dengan Pak Chu kerana sudi bersama-sama dengan saya dan juga siswa-siswi kita pada petang ni. Yang kedua panel kita yang kedua iaitu saudara ke Encik lah. Encik Arif, Encik Arif Afzan. Dan juga Puan Hanis kan. Hanis iaitu alumni UiTM Jengka yang satu ketika dulu juga pernah berada di bumi Jengka ni, menimba ilmu dan seterusnya. Sekarang alhamdulillah kedua-duanya UiTM Jengka sebenarnya. Nanti kita nak tanya macam mana sampai berkahwin ni. Apa benda dia orang buat ni Jadi terima kasih kepada Arif dengan Hanis kerana sudi bersama-sama dengan saya dan juga siswa-siswi pada petang ni, bagi sama-samalah kita berkongsi pendapat dan juga kita juga mendengar kita kata tips-tips, petua-petua daripada yang otai-otai kita ni lah. Tengok otai kita tu patut SOP pakai mask lagi. So semua dengar, maksudnya berada dalam keadaan yang baik, sihat sejahtera semua, supaya kita boleh teruskan perbincangan kita ataupun sembang santai kita pada petang ni. Baik, bagi mereka yang bersama-sama dengan kami di FB Live, sekiranya ada pandangan ke ataupun ada soalan-soalan yang hendak dikemukakan, boleh tanya melalui ruangan chat itu. InsyaAllah kalau ada kesempatan, saya ataupun ahli panel akan berkongsi ataupun jawablah kalau berkesempatan, kalau ada masa. Sebab masa kita ni pun cukup terhad untuk sama-sama kita bincang pada petang ni. Tapi insyaAllah sedikit sebanyak, walaupun sekejap saja, sedikit sebanyak, mudah-mudahan dia dapat memberi manfaat kepada semua. Baik, saya nak beralih, kita belum mula lagi dah beralih. Saya nak mulakan sembang santai kita. Sembang santai, tengok. Kita duduk pun santai-santai. Tengok Kak Ina dengan Pak Chu lagi santai tu. Jangan baring sudahlah. Kita nak mulakan sembang santai kita pada petang ini dengan nak tanyalah dekat Pak Chu, Encik Asari, Pak Chu dengan Kak Ina ni. Saya dipahamkan dah 35 tahun Pak Chu? Betul? Boleh cakap?
85. 85. Oh, okey. Bukan 85 tahun. Mula daripada tahun 85 lah. 85 maksudnya dah 30 tahun lebih dah mendirikan rumah tangga. Okey. Jadi Pak Chu dengan Kak Ina, bagi kami ni lah. Okey, bagi kami ni yang muda, perasan dia jadi muda. Okey, muda ataupun siswa-siswa kita ni yang mungkin belum berkahwin lagi ataupun ada juga mungkin ada alumni kita yang tengok ni yang mungkin baru berkahwin kan. So kami ni mungkin tak lahir pada waktu mungkin Kak Ina dengan Pak Chu berkahwin lah kan. So mungkin ramai di kalangan kami ni tak tahulah okay, macam mana perkahwinan dulu ni macam mana. Okay, perkahwinan dulu ni macam mana. Mungkin atas mungkin orang kata pengalaman diri sendirilah Pak Chu dengan Kak Ina berkahwin pada ketika itu atas dasar pilihan orang tua ke ataupun kenal masa bekerja ke ataupun ada di sebalik cerita sehinggalah mendirikan rumah tangga ni. Maksudnya masa kahwin dulu tu pada tahun 1985. Kalau 1985 saya baru umur setahun tu. Diri pun asyik jatuh je mungkin. Okay. Baik. So macam mana perkahwinan dulu-dulu ni? Kalau pengalaman sendiri ataupun mungkin orang lain ke ataupun seusia dengan Pak Chu dengan Kak Ina ke perkahwinan dulu tu macam mana? Mungkin boleh kongsi dengan kami. Silakan. Kuat sikit cakap tu, mungkin tak apa nak dengar sikit kami ni. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Salam. Ahli panel, anak-anak pelajar UiTM. Sebenarnya tahun 85 tu saya baru bekerja dekat UiTM. Tetap lah. Dan kami pun sebenarnya berkenalan di tempat kerja. Dan bukannya pilihan orang tua, kami kenal di tempat kerja juga. Sebab orang tua saya dah tak ada, dua-dua tu dah tak ada lah. Dan mungkin desakan hidup saya sendiri nak makan senang, orang kata apa kan. Jadi saya ambil keputusan, saya kahwin. Ini saya lah. Okey, maksudnya Pak Chu dengan Kak Ina ni kahwin kita berkenal tu ketika berada di tempat kerja lah. Tempat kerja juga dekat UiTM. Okey. Taman Gelora. Oh, masa tu di UiTM Kuantan lah. Okey. Bila mana berkahwin tu? Tahun 1985 tu kan? 1985 tu mungkin ada tunang dulu ke ataupun tua kahwin ke Pak Chu? Macam mana? Dia majlis sebenarnya kalau ikut adat memang kita tunang dulu lah. Tapi bertunangnya orang kata sekejap dah. Kita tunang sekejap je. Sekejap je tunang. Kemudian sebab jauh kita kata bagi kami lah, bagi saya. Kak Ina ni di Raut Lembah Kelau. Saya di Kuantan, bukan jalan sekarang ni tau, jalan lama. Yang sekarang ni masih dah ada beraya kan. Jalan tu kita lusuk karak semua, lepas tu masuk pelta apa-apa dah tak tahu jalan tu. Memang rasa macam jauh sangat. Jadi kita ada keputusan, kita cepat saja ni tunang tu. Dan hari tu, rasanya tu nikah tu. Okay. Jadi tujuan yang sama je saya memang nak hantar untuk tunang. Pihak sana kata tunang dan nikah. Oh Islam. Oh, maksudnya tunang dengan nikah tu disekalikan lah. Sekalikan. hari yang sama. Okey. Maksudnya tak ada tunang tu, lepas tu ada tempoh, tunang dulu tempoh setahun ke, tak adalah. Maksudnya kira ini memang memang save budget betul lah ni. Tunang tua kahwin. Okey, baik. Maksudnya kira perkahwinan tu mudah lah maksudnya juga kan. Mudah lah. Okey.
saya nak tanya juga Pak Cu, kalau mungkin lah kan, kalau lapis-lapis macam Pak Cu dengan Kak Ina kan, mungkin umur-umur macam Pak Cu dengan Kak Ina dulu-dulu lah kan. Kalau Pak Cu cerita tadi, perkahwinan Pak Cu dengan Kak Ina mungkin bukan sebab kenal pun di tempat kerja. Tapi dulu juga mungkin baya-baya Pak Cu dengan Kak Ina mungkin ada juga yang berkahwin atas pilihan keluarga. Kan, atas pilihan keluarga. Maksudnya mak ayah dia yang pilih sendiri. Mungkin ada kot pengalaman rakan-rakan lah. Mungkin apa pendapat Pak Cu dengan Kak Ina kalau melihat kepada adat orang dulu ni. Maksudnya diorang berkahwin atas pilihan keluarga. Apa pendapat Pak Cu dengan Kak Ina? Saya cakap lagi lah. Sebab kawan saya memang ada 3-4 orang. Biasanya perempuan lah. Lelaki perempuan. Kawan saya yang perempuan. Saya alami kawan saya perempuan. 3 orang tu. Ni rakan sekolah rendah. Dan satu kampung. Sehinggalah saya orang kata dah bekerja. Kawan saya ni memang dia kahwin muda pun ada. Lepas SPM kahwin. Itu pilihan keluarga tu. Jadi betul-betul bilang keluarga. Tapi sekarang ni kita tengok ada yang berjaya dan ada juga yang dah tua-tua macam tengah jalan lah. Kau jalan. Lepas tu dah hampir 3 suku jalan lah. 3 suku nak masuk tanah dah kubur. Sebab apa kita tengok umur dah tua-tua macam ni dah. 8 tahun lepas kata kan. Mungkin alasan dia pilihan keluarga. Dulu ayah contoh ayah yang pilih, ayah dah tak ada, ayah tak ada. So dia orang ni boleh ambil tindakan lah kononnya. Dulu kahwin ni sebab bukan kita suka sama suka, tapi adalah pilihan keluarga. Itu je cerita dia. Ada yang sampai sekarang berada kekal. Tapi yang 1-2 tu dah berpisah lah kata orang. Yang nampak itulah sikit cacatnya pilihan keluarga tu. Kita kata tak elok kan. Sebab keluarga ni dia tengok atas kelakuan, kita tengok atas fizikal kan. Macam tu. Yang keluarga ni tengok atas budi sifat. Yang orang muda ni tengok atas handsome, macho, atas fizikal. Keluarga ni dia tengok begitu. Biasalah. Mungkin buat sekarang ni maknanya yelah kita katakan walaupun pilihan keluarga dia ada pro and con jugalah kan, atas rezeki juga masing-masing dan juga atas jodoh lah kan. Kita tak boleh nak menafikan kalau pilihan keluarga tu tak betul semua, ada yang betul pun boleh kan. Sebab kita kata kalau pilihan keluarga ni ialah mak ayah kita kan nak cari pasangan untuk kita, mesti dia nak cari yang terbaik kan. Kan mana mak ayah nak cari, nak jodohkan anak dia dengan nak pergi dadah ke kan. Kan jarang ada, memang tak ada kan maksudnya. Tapi itulah maksudnya dia ada pro and con dia jugalah kan. Sebab lepas kahwin baru nak kenal kan. Maksudnya ada yang berterusan sehingga kini tu alhamdulillah lah nasib rezeki masing-masing. Okey. Baik. Itu sedikitlah perkongsian daripada Pak Cu dengan Kak Ina berkenaan dengan perkahwinan dulu tu macam mana. Saya nanti nak bila kita dah sebut tadi perkahwinan, kita pun nak tahu jugalah perkahwinan dulu tu dari sudut dia punya kenduri tu macam mana. Sekejap lagi. Siaplah sedia dengan dia punya jawapan tu macam mana. Okey. Baik, saya nak beralih kepada Arif dengan Anis ni pula. Okey. Kalau tadi saya tanya Pak Cu dengan Kak Ina berkenaan dengan perkahwinan orang dulu. Okey. So pertanyaan sama jugalah saya nak tanya, cumanya situasi zaman yang berbeza lah kan. Sebab saya dipahamkan awak Arif dengan Anis pun kahwin 2000 berapa Arif? 2018, betul. 2018 okey. 2018 maksudnya usia perkahwinan tu lebih kurang dalam baru 3 tahun lah. Okey, 3 tahun maksudnya kalau nak cari yang lebih awal ni tak ada semua kahwin PKP. Mungkin pengalamannya berbeza kan. Berbeza. So pada 2018 tu lah. Okey, awak melihat perkahwinan pada tahun 2018
yang berlaku kepada Arif dengan Hanis tu sendiri. Macam mana melihat situasi perkahwinan pada ketika itu? Apakah kata-kata persediaan sebelum, sebelum mungkin boleh cerita sedikit lah macam mana kenal kan macam mana kenal lepas tu bila ada tak proses pertunangan tu berlaku sehinggalah berkahwin dan situasi perkahwinan pada ketika itu, apa dia punya kita katakan yang boleh dikongsikan. Silakan Arif dengan Anis. Silakan. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang pertamanya yang dikasihilah kita punya panel ataupun Ustaz Farid selaku moderator pada hari ini. Seterusnya pada Pak Chu, Kak Ina dan juga sahabat-sahabat lah daripada siswa-siswi sekalian dan juga penonton pada petang ni. Jadi yang pertamanya soalan Ustaz tu, saya sebenarnya sesi petang ni dia membuatkan saya nervous. Sebab apa? Boleh dikatakan benda ni top secret saya. Dia bila Ustaz call saya tu, dia panggil untuk jadi ahli panel perkongsian sembang santai tentang kahwin dulu dan sekarang ni, saya rasa ya Allah ya Tuhanku. Isteri saya sebelah ni Ustaz. Dan benda ni saya kira kawan-kawan saya pun mungkin tak menyangka pun kita orang ni disatukan. Sebab apa? Awal perkenalan dulu kita orang, saya masuk UiTM 2018. Sayang? Lebih kurang lah. Masuk UiTM 2018 bukan kahwin 2018 ke? Allah. Mana pun tak buat tarikh ni. Saya pun Allah. Sorry, 2008. 2008 saya masuk UiTM dan dipendekkan cerita, kami dua orang ni aktif berpersatuan lah. Saya dulu course business study. Saya apa? Dan dia course account. Jadi memang tak selalu jumpa lah dan bukan tahun yang sama, dia junior saya. Jadi nak dipendekkan cerita, kami memang aktif dulu berpersatuan dengan EAC ni lah yang menjadi banyak kita bergerak kerjasama lah. Okay. Tapi time tu kita orang memang meeting just kenal biasa je lah. Dan kenal biasa memang tak kenal pun dia ni siapa. Time tu hingusan lagi lah senang kata. Saya hingusan, dia hingusan. Ya betul kan? Meleleh ke tak meleleh hingusan tu? Masih lagi cover lah. Kena jaga lagi Ustaz. Jadi bila dah habis study apa semua, lepas study tu memang tak kontak langsung dengan Hanis lah. Saya sambung study dekat UiTM Shah Alam. Sambung study UiTM Shah Alam 2011 dan Hanis pun sambung study dekat Puncak Perdana. Okey, lepas tu saya habis study UiTM Shah Alam, terus saya bekerja. Bila bekerja tu memang langsung tak ada kontak langsung dengan Hanis lah. Dan dia pun sambung master dan habis master. Jadi nak dipendekkan cerita ni, saya terdetik nak kahwin bila mana saya tengok orang tua saja. Ayah saya ni kesihatan dia semakin merosot. Jadi saya rasa kena percepatkan kahwin sebab saya nak tengok ayah mak saya ni, saya nak tengok mak ayah saya nak tengok saya bahagia lah. Jadi oleh kerana itu saya rasa okey, aku ni kena kumpul duit, aku kena fokus untuk cari calon. Time tu memang calon tu tak ada lah, calon-calon tu ada, calon biasa je lah kan. Tapi buat biasalah, tapi memang tak ambil sana pun. Bila balik daripada umrah 2017 tak silap. Dan lepas tu terdetik nak kahwin lah kan dengan keadaan ayah saya yang kesihatan dia merosot. Jadi saya kata tak apalah, carilah calon. Bila cari calon tu saya tengok balik lah, mana aku nak cari calon ni, mana satu yang sesuai dengan aku kan. Bila balik dalam hati ni
nak senang kerja, carilah yang kita dah kenal kan. Cari, kalau ikut kat tempat kerja ni ada je yang bujang-bujang, perempuan yang bujang-bujang, tapi nak fikir, nak kenal balik, ni balik apa semua, tak apalah, kita tengoklah balik kawan-kawan kita dulu. Jadi nak jadikan cerita, Alhamdulillah berjumpa dengan saya punya bidadari ni lah. Dan memang tak pernah jumpa langsung, and then nak jadikan cerita, saya berjumpa dengan dia ni, berjumpa balik time majlis kahwin kawan. Saya cakap dengan dia, saya nak pergi ke majlis kahwin kawan ni, sahabat ni, boleh tak bawa kakak? Wakil. Bawa wakil. Jadi Anis pun bawa kakak. Saya bawa kawan saya, Firdaus. So lepas pergi kahwin tu, perjumpaan pertama saya dengan dia, dengan Firdaus dan juga kakak Anis ni di KFC Ampang. So bermula kat situlah saya cakap dengan dia, dah berpunya ke belum? Lepas tu jawapan dia macam mana? Tanya dia lah macam jawapannya. Apa respon tu, Anis? Bismillahirrahmanirrahim. Responnya mula-mula terkejut lah. Sebab time tu pun memang tak fikirkan lagi sebab masih belajar master time tu, nak fokus study lah. Tapi bila fikir balik, dah last sem tu macam, mungkin ni memang dah jodoh kot. Jadi cakap je belum. Memang tak ada. Tak ada lagi calon. Memang saya Nasib punya baik Arif. nasib baik tu. Dalam masa yang sama bila dia time tu dia pakai purda Ustaz. Dia tutup. Kawan saya Firdaus tadi pun dia tak kenal dia ni siapa. Bila dia cakap je suara dia tertumpah air Ustaz. Terkejut Firdaus tu. Memang tak menyangka lah benda tu kan. Jadi alhamdulillah lah saya diterima time tu. Dan nak bicarakan cerita lagi, terus pergi rumah dia, pertama kali pergi rumah dia time bertunang. Merisik dan bertunang. Pertama kali saya pergi rumah dia, satu rombongan saya punya keluarga dalam 10 biji kereta ni sesat Ustaz. Memang tak pernah pergi rumah dia dekat Banting tu. Simpang tu salah simpang, memang sesat. Punyalah memang tak pernah kenal dia secara mendalam lah dalam family dia. Dan untuk pertama kali bertunang dan terus 6 bulan sebelah lepas kan? 3 bulan lepas tu nikah. 6 bulan lah. 6 bulan selepas kita bertunang dalam bulan 2, nikah dalam bulan. Dia jangan risau Arif. Dia kalau bab-bab laki ni bab-bab lupa tarikh itu biasa. Itu tak betul. Berapa bulan dah. Betul. Berapa ni dah apa. Itu standard. Standard Ustaz kan? Itu standard. Okay. Allah. Right. So tempoh tunang tu kita kata 6 bulan lah. Okay, 6 bulan. Lepas tu terus mendirikan rumah tangga selepas itu. Okay. Baik. Saja pada 2018 tu teruslah diijab kabulkan. Okay. So kalau ikut persediaan perkahwinan tu macam mana Arif dengan Anis? Dari sudut mungkin boleh cerita dari sudut dari faktor kewangan dia ke memang struggle betul ke ataupun adalah nak tahu orang kaya tengok rumah pun ada piano. Nak tahu. Saya rumah ni kejap lagi dia bertukar rumah saya. So struggle cari duit tu macam mana Arif? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau buat struggle, saya alhamdulillah lepas UiTM, sebulan lepas saya grad terus dapat kerja. Cuma saya buat struggle ni mungkin saya buat persediaan awal Ustaz. Sebab bila 2018 tu saya rasa ramai yang kongsi berkenaan dengan kepayahan untuk mendirikan rumah tangga. Jadi saya fikir, saya set minda saya sejak saya kerja, saya memang nak kumpul duit untuk saya bina keluarga. Jadi persediaan tu saya dah siap awal dah. Saya saving awal, saya beli rumah awal. Saya alhamdulillah saya masuk kerja dalam bidang hartanah. And then bila saya jual rumah, dalam masa sama saya strugglekan diri saya untuk sediakan rumah untuk diri saya sendiri. Daripada situ saya fikir
tak guna saya belanja mewah sekarang kalau tak ada persediaan untuk kahwin. Sebab saya punya mindset nak ada keluarga yang bahagia, yang memudahkan isteri dan anak-anak lah. Jadi saya kira struggle tu mungkin ada dari segi nak menambah aset tu adalah. Cuma alhamdulillah persediaan kahwin tu saya dah bersedia awal. Okey, baik, terima kasih. Maksudnya kira berfikiran jauh jugalah, maksudnya dah tahu ada ketetapan, mungkin persediaan tu, which is tu satu benda yang bagus lah sebagai satu panduan kepada mungkin ada pasangan-pasangan yang baru nak berkahwin. Maksudnya dia kena ada ketetapan lah untuk diri dia, kena ada kita kata target kan. Jangan nak kahwin ni benda bukan satu benda yang mudah, dia penuh dengan satu tanggungjawab yang besar. Okey. So terima kasih kepada Arif dengan Anis atas perkongsian. InsyaAllah nanti kita tanya, mungkin saya pun dengar juga, tak tahu lah betul masa belajar dulu masing-masing tak suka sebenarnya satu sama lain ni kan. Betul Ustaz, kalau betul ke? Betul. Memang tak suka lah. Kalau dalam meeting tu gaduh je Ustaz. Itulah orang kata, jangan gaduh sangat, kan dah kena. Okey. So yang gaduh-gaduh tu adalah itulah teman bergaduh sampai bila-bila, insya-Allah kan. Okey. Baik, terima kasih kepada Arif dengan Anis. Okey, saya nak beralih dekat Pak Cu dengan Kak Ina ni, Pak Cu. Tadi saya ada sebut kan, bila dah Pak Cu cerita kenal masa kerja kan, lepas tu kahwin. So kalau orang dulu Pak Cu dengan Kak Ina, persediaan nak kahwin tu apa yang dia kena ada? Dah kerja tu memang semestinya lah kan. Masa nak dan perkahwinan, nak kahwin tu apa lagi persediaan dengan katakan kecukupan yang perlu ada pada ketika itu, pada zaman 1985 tu. Apa kita katakan persediaan, persiapan pada ketika itu. Boleh Pak Cu dengan Kak Ina kongsikan dengan kami pada petang ni. Silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak saya, nampak gaya lelaki-lelaki yang jawab lebih dulu ni. Dia macam ni, tuan panel Ustaz dan bahkan pasangan pengantin muda. Kalau pernah tengok cerita, ini orang lama kan, pernah tengok cerita Bujang Lapuk apa? Ketuk botol tu. Itu sebenarnya filem tu dibikin tahun 60-an lah. Jadi masa tu kita kata perkahwinan dia berapa. Sekalipun maknya si Zaitun tu orang senang. Jadi hantaran dia minta berapa? 3,000 kan. Ini cerita duit belanja dah ni. 3,000. So bagi kita mungkinlah waktu tu memang dah mahal sangat tu. 3,000 tu. Zaman saya tahun 80-an paling mahal orang kata ini kita cerita bab belanja lah kan. 4,000. Paling mahal lah tu. 3,000, 4,000 tu kira memang besar, sangat mewah sangat. Tinggi lah. Kira tinggi lah tu. Tahun 80-an tu. Tak tahu nama saya 1,800. Berapa? 1,800. Jadi dia ni contoh je lah. Jadi kita usaha mencari itu, kita memang rasa perik jugalah. Itu bahagian belanja. Yang lain kita nak usaha dengan pakaian. Lepas tu dengan persiapan rumah. Kami sebenarnya, saya kerja bukan seorang pegawai lah. Pegawai kerani. Jadi saya cari sebuah rumah, sewa sebuah rumah. Belum ni saya berkongsi dengan Bujang. Saya rasa mana-mana persyaratan Bujang-Bujang ni pun dahulunya macam Taman Universiti tak tahu kan. Dia orang berkongsi juga. Jadi saya pun berkongsi. Saya daripada kampung, duduk di Kuantan. So sewa ramai geng-geng lelaki-lelaki lah. Jadi saya kena keluar dulu sebab dia orang ni keluar dulu sebab saya nak kahwin. Sporting lah.
yang mana nak kahwin. Bukan Pak Cualau. Bukan, dia tak ngalah. Orang yang bakal mengerti tu yang jadi menang. Jadi dia menang lah. Okey. Jadi dia orang cari nama lain. Macam tu. Ini bagian saya. Susah payah saya mencari. Yang belah perempuan saya tak tahu lah macam mana masa tu. Kak Ina macam mana masa tu pula Kak Ina? Apa tu? Masa menerima satu saya nak tanya persediaan Kak Ina lah pula. Okey, persediaan sebelum mendirikan rumah tangga. Kak Ina merantau daripada kampung. Jauh jugalah. Daripada Raut tu pergi daripada Raut tu pergi ke Kuantan kan. So pada zaman tu macam biasalah kita akan berkongsi-kongsi sewa rumah tu semua. So bila dah sampai jodoh tu berkahwin dan kita pun duduk asing lah sekali lah. So misal awal perkahwinan tu memang agak perit lah juga kan. Kos kehidupan ketika itu sebabnya kita gaji kecil dan kita dah berkahwin, maksudnya kedua-dua pihak ada tanggungjawab sendirilah kan, ada tanggungjawab masing-masing. Macam mana cara kita nak berbelanja, macam mana kita nak berjimat untuk meneruskan kelangsungan kehidupan kita lah pada ketika itu. InsyaAllah ada rezeki dan sampai sekarang lah, berbahagia sampai sekarang. Alhamdulillah. Maksudnya kalau ikut Kak Ina dengan Pak Cu cerita ni, kalau ikut dulu ni kira keperitan tu ada lah, maksudnya bila nak berkahwin tu kan, dengan taraf ekonomi kan, ekonomi pada ketika itu kan, maksudnya nak struggle nak cari duit kan, duit belanja, lepas tu nak fikir rumah kan, rumah apa semua, lepas tu yalah, mungkin kita bukan kita kata golongan orang yang orang yang berada kan, berada, dan kita mula tu kalau ikutkan mula tu memang daripada bawah betul lah. Okey, sebab tu cerita-cerita ni Kak Ina dengan Pak Cu kena cerita dekat orang muda ni. Sebab apa? Sebab apa kadang-kadang itulah yang berlaku sebenarnya pada mak ayah diorang juga dulu. Betul. Kan, mak ayah diorang dulu juga kan. So sebagai kita katakan peringatan kepada anak-anak kan, kamu dapat sekarang ni dalam keadaan sekarang ni adalah hasil daripada kita kata jerit payah ayah-ayah, ibu-ibu kita terdahulu kan, sampailah kita ni membesar sampai sekarang ni. Okay, itu sebagai peringatan lah kepada siswa dan siswi tu. Maksudnya setiap apa yang ibu dan ayah kita buat ni adalah sebenarnya adalah untuk kita. Okay, nak kahwin dulu pun susah sebenarnya kan, tapi atas usaha, atas doa, atas kita katakan semangat kan, alhamdulillah sampai sekarang alhamdulillah masih lagi bertahan. Okay, so terima kasih kepada Pak Cu dengan Kak Ina kerana perkongsian tersebut. Memang jelaslah kita kata, okay, orang dulu ni ialah kebanyakannya nak kahwin memang struggle lah, kita kata struggle, tapi tak kepada semua orang lah kan, tapi kebanyakannya begitu. Okay, kebanyakan atas nasib masing-masing. Okay, terima kasih kepada Pak Cu dan Kak Ina. Saya nak beralih pada Arif dengan Anis ni. Okay, mungkin boleh cerita sedikit kot, apa cabaran semasa sebelum ke ataupun semasa berkahwin. Okay, ada cabaran-cabaran ke apa ke yang perlu dilalui oleh kamu berdua ke, okay, yang boleh kita kata boleh dikongsikan lah kepada semua. Okay, kalau Pak Cu dengan Kak Ina ni cabaran dia memang dari sudut kita katakan ekonomi kita katakan tadi, cabaran dia nak cari duit memang susah dengan kerja dulu. Kalau saya selalu sembang dengan Pak Cu dengan Kak Ina ni, bermula daripada memang serendah-rendah jawatan sampailah mereka ni bersara. Okay, so kalau dari sudut zaman kamu ni, so apa mungkin cabarannya berbeza. Okay, so boleh kongsikan tak?
Cabaran tu silakan. Saya pas pada panel ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya kalau masa saya lah, cabaran yang paling utama time tu adalah pengurusan masa. Sebab time tu saya masih belajar di semester akhir, dan memang the struggle is real lah orang kata. Sebab dalam pada masa yang sama kita nak siapkan master tu, time tu juga nak siapkan preparation untuk kahwin, time tu juga kita nak kena pergi kursus kahwin, time tu juga kita nak kena buat kad perkahwinan. Boleh kata time saya arrange sendirilah. Cuma dari segi masa tu paling mahal lah, paling berharga time tu. Okay. Daripada tu saya cabaran dia apa cabaran dia satu je, nak tackle dia je. Okey, yang selain daripada tu ni lah kot, sebab kita nak ambil anak orang. Okey, mungkin dari segi nak menyelesaikan diri semasa kita nak pergi ke rumah Hanis, nak berkenalan dengan mak ayah Hanis, dan selepas kahwin tu kita nak menyesuaikan diri dengan keluarga masing-masing lah. Dan bagi saya cabaran yang cabaran ekonomi pun satu cabaran juga, sebab macam mana kita nak menyusun kita punya kewangan dari segi pendapatan dan juga menyusun kewangan kita lah. Sebab dia memang beza lah daripada kita seorang dan kita berdua dan ada anak. Dia memang perlukan pengurusan yang betul-betul rapi lah. Sebab kita sebagai lelaki, sebagai ketua keluarga ni nak memastikan keperluan isteri dan anak ni dalam keadaan yang baik. Itu memang cabaran yang bagi saya kita kena lalui dan kita kena berjaya jugalah. Nak tak nak kena juga sediakan nafkah kepada anak isteri. Saya rasa itu kot. Kena usaha lah, maksudnya apa-apa benda pun kena usaha kan. Betul. Apatah lagi kalau apa kita kata nak berumah tangga ni kan, lagi kena banyaklah usahanya. Okey, Arif dengan Anis kahwin pada usia berapa tahun? 27. Hanis, saya 27. Saya 28. Lambatlah juga. Pacu dengan Kak Ina, umur berapa kan? Oh, Pacu waktu tu umur berapa? Kaida satu, Pacu 23 tahun. Okey, muda. Wah. Okey. 21 dengan 23. Okey, right. Itu maksudnya. Kau ada. Okey, right. So, moderator pun bila kahwin? Saya umur Tanya. umur 25. Saya tengah-tengah 25. Senang kan. Okey. Right. Okey, saya nak beralih kepada Pak Chun dengan Kak Ina ni. Okey, mungkinlah boleh kongsi jugalah kot dengan kami tips-tips kot petua-petua macam mana nak kekal bertahan selama dah 30 tahun lebih ni dalam alam berumah tangga ni. Kok ada tips ke, ada petua-petua ke yang boleh kongsikan dengan kami supaya mungkinlah kami boleh amalkan ke ataupun boleh jadikan sebagai panduan. Kok lah boleh kongsi Pak Choh dengan Kak Ina. Tips ke, petua ke? Okay. Allah. Macam ni Ustaz dengan anak-anak nak dengar dia setiap kalau kita orang kata bersama ataupun yang kita pegang ni, ada masa kita letih, kita rasa lenguh. Kecap mana kita pegang, kita akan rasa lenguh, letih dan jangan kita akan letak. Begitu juga dalam alam rumah tangga ni, mesti ada titik banyak rasa tak puas hati dah, rasa aduh tak kena. Tapi bagi kami yang lama ni, sedangkan lidah lagi terpijik, kita berani lah bagi kami. Memang ada pasang tapi turutnya memang kurang.
buat. Mana kami sentiasa kono, happy. Sebab saya ni kalau ikut ni jenis lawak juga kan. Tapi dalam situasi ni nampak macam serius kan. Saya ni lawak. Bila kita buat kat sini, kadang-kadang kat dapur pun gelap. Dia gelap lah. Mana benda yang kita buat tak spontan. Tak sengaja dapat apa ni dia orang gelap. Jadi benda ni kita kena orang kata, kalau ada rasa tu macam saya lah bagi saya. Kalau boleh saya nak lari jauh-jauh sikit. Kalau ada rasa kita yang tak kena, saya boleh lari jauh-jauh. Saya duduk jauh, kadang-kadang saya duduk di luar rumah tu, ataupun saya tak buat apa-apa. Ada macam tu. Ada masa kita buat lawak lah. Saya banyak buat lawak lah sebenarnya. Nak tidur pun kadang-kadang boleh lawak. Tahu macam mana. Dia kalau Kak Ina? terima seadanya. Okay. Faham tu? Terima seadanya. Faham. Faham tak maksud dia? Huraikan lah. Tak terima seadanya lah. Terima kekurangan. Baik buruk kan, kekurangan apa semua, kelemahan tu kan. Okay. So kalau boleh kan? Dia macam suami contoh kan. Abang nak kereta tu tak apa dah abang beli kereta answer saja. Dia nak juga lah kereta dia. Tak payahlah. Dia pakaian tu lah. Walaupun itu sebab saya ni bukan jenis yang suka metek tau. Metek tak faham kan? Suka metek keluar malam ataupun keluar malam tak balik pagi esok. Tak ada. Saya bukan jenis macam dari saya keluar kat rumah. Lambang rumah kata dia. Depan rumah je. Tak opok, lepas tu masuk. Itu je, tak ada kerja lain dah. Kalau nak keluar, busy dengan dia. Cuma 2-3-4 hari ni lepas COVID ni, jadi darurat ni, kita dah tak keluar mana-mana. Duduk je kat rumah. Tapi saya duduk kat luar rumah lah, saya ada buat kerja. Okay. Untuk elak benda-benda macam ni lah. Rasa bosan, sebab saya bila keluar, mesti dengan dia. Tak tahu kan. Mesti ada kata dia macam belangkat lah. Daripada muda sampai tua. Nak buat macam mana? Ini dia yang saya ada. Tak tahu dah KRS dia ada ramai. Okay. So, okay. Terima kasih kepada Kak Ina dengan Pak Chu atas perkongsian. Maksudnya ialah saya pun kenal Pak Chu dengan Kak Ina. Pak Chu memang jenis humor kan. Memang ada je lah ceritanya. Tak ada cerita, mesti ada ceritanya lah yang nak diceritakan kan. So terima kasih atas atas tips-tips kan, supaya kami yang muda ni kan boleh jadikan panduan lah. Okay, baik, terima kasih. Saya nak pergi sekali lagi kepada Arif dengan Anis. Okay, tadi umur 28 dah kahwin. 28, Anis 27. Okey. So saya nak tanyalah apakah pendapat awak berdua kepada mereka-mereka yang berkahwin pada usia yang muda. Okey, pada usia yang muda. Ke awak rasa mungkin betul Ustaz, menyesal saya kahwin umur 28. 27 Ustaz. Kalau saya tahu macam ni umur 20 je kahwin dah. Kan? So mungkin apa pendapat lah kalau mungkin ada orang muda yang memang nak berkahwin muda ni, dari sudut pandang awak berdua lah, macam mana setelah merasai perkahwinan itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Basically kalau tanya saya pendapat peribadi, kalau ditanya kahwin usia muda ni, saya okey je, setuju. Sebab kahwin ni adalah satu sunnah yang besar yang Nabi Muhammad SAW buat lah. Jadi ada moleknya kalau dah ada calon dan teringin nak kahwin muda tu, teruskan, dipersilakan. Sebab kahwin ni benda yang baik, benda yang seronok kan. Tapi dari satu sudut, sebab benda kahwin ni bukan benda yang mudah sebenarnya.
Dia bukan sekadar okey aku terima nikahnya sekian dengan mas kahwin sekian. Tapi sebenarnya kahwin ni dia macam tadi lah, penyatuan dua jiwa dan sebenarnya nak membina keluarga. Bukan sekadar membina keluarga tapi membina keturunan. Yang itu yang kena dipikirkan 2-3 kali. Nak membina keluarga dan keturunan ni dia bukan perlukan apa perkara yang mudah, tapi dia perlukan banyak perkara yang perlu kita fikir. Dari segi kewangan, kesediaan kita, dari segi perancangan masa akan datang. Jadi bila soalan ni timbul, ada banyak aspek yang perlu difikirkan. Antaranya tadi itulah. Sebab kalau kita sekadar fikir kahwin ni seronok, sebenarnya seronok tu datang mungkin dalam 2 ke 3 bulan je. Apa yang kita fikir sebelum ni. Contoh sekarang kita bujang, kita fikir aku kahwin, aku bahagia, hidup bersama dan hidup bersama dah mati macam tu. Tapi sebenarnya bila kita dah kahwin, duduk bersama 2-3 bulan je sebenarnya yang kita fikir bahagia tu. Dan seterusnya tadi macam cakap tadi lah, Pak Ju cakap, sedangkan lidah kita pun tergigit kan. Ini lagilah dengan orang yang hidup je ni. Jadi benda tu memang kena fikir panjang dan perlukan persediaan yang lebih rapi lah. Macam saya mungkin dah rasa dalam pekerjaan macam Anis ni kira muda jugalah sebab dia baru tak boleh belajar lagi, saya dah ajak dia kahwin. Tak sabar dengan saya kan. Mungkin pandangan dia lain pula. Dia silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pandangan saya, nak kahwin muda boleh je tapi dengan syarat. Okay, syarat dia kena ada ilmu. Ilmu ni luas. So kalau kita rasa dah ada memang keinginan tu nak kahwin, memang kita kena cari ilmu tu. Dia bila orang kata ready tak ready nak kahwin, sebenarnya takkan ready sampai bila-bila. Tapinya nak katanya kita kena ready. Bila sampai masa tu insya-Allah kita akan ready. Dan yang keduanya kita kena tahu yang bila kita kahwin ni kita ada tanggung dan kita kena jawab. Tanggungjawab. Mungkin dari segi tanggung tu banyak kepada suami, tapi sebenarnya kepada isteri pun ada juga, especially bila dah ada anak. Macam mana kita nak rasa tanggungjawab bila ada anak. Mungkin cabaran saya especially bila dah ada anak ni lah, rasa nak ajar anak, nak didik anak, macam tu lah. Nak uruskan rumah, mungkin sekarang macam okey lagi duduk kat rumah, masih belum bekerja. Tapi mungkin satu hari nanti insyaAllah dah bekerja tu macam mana pula nak uruskan pekerjaan, nak uruskan rumah, nak uruskan suami dan juga anak. Itu sebenarnya banyak juga sebenarnya cabaran yang akan dilalui. Tapi insyaAllah lah bila dengan cabaran ni dia akan menjadikan mendewasakan kita dengan pengalaman kita insyaAllah. Okey, betul lah. Betul lah apa yang Arif Anis cakap tu, betul. Maksudnya persediaan tu dia satu benda yang subjektif. Tapi yang paling penting adalah ilmu lah. Ilmu tu paling penting. Perlu ada dalam diri kita sebelum kita nak berumah tangga, supaya kita tahu ada tuju, kita tahu objektif, kita tahu peranan, tanggungjawab masing-masing, okay, setelah bergelar suami dengan isteri. Okay, itu. Sebab tu kita nak pesan kepada yang muda-muda ni, okay, nak kahwin tak kisah pun nak kahwin umur muda ataupun tua ke apa ke, tapi persediaan perlu ada pada setiap orang, okay, yang nak berumah tangga. Okay, so terima kasihlah atas perkongsian, okay, berkenaan dengan pendapat berkenaan dengan mereka-mereka yang berkahwin di usia yang muda. Okay, saya nak tanya pada soalan yang terakhir daripada saya, okay, kepada Pak Chu juga dengan Kak Ina. Okay, seperti maklum ialah Pak Chu dengan Kak Ina anak 5 orang ke? 5 kan? Okay, 5. Cucu 3 kan? 2 nak masuk 2. Cucu 2 nak masuk 3. 2 nak masuk. Kalau nak keluar. Jadi dia masuk 3 lah. Okey. Maksud nak masuk 3 lah kan. So ada anak 5 orang yang dah kahwin 2. Betul? Yang dah kahwin 2. Okey. So nak tanyalah cabaran nak mengawinkan anak ni pada zaman sekarang ni. Pada zaman
So mungkin cabarannya tak mudah, mungkin mudah. Okay, so boleh kongsikanlah dengan kami cabaran mengawinkan anak pada zaman sekarang ni. Silakan Cik dengan Kak Ina. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Jadi macam ni, anak saya dah 2 orang kahwin. Tapi yang 2 tu semua laki-laki. Nampak agak mudah sikit lah. Laki-laki ni mudah sikit nampak kan. Sebab yang nampak berat ni, orang nak pergi mula-mula kat rumah tu. Maknanya pihak perempuan lah. Kita just bawa orang ni pergi ke rumah perempuan. Yang persiapannya yang paling utara adalah perempuan. Tapi dekat sini, kita tengok zaman sekarang ni, dia sambung saja. Cuma kos untuk belanja tu agak lebih sikit lah. Bukan atas glamour. Dan cara perkahwinan yang apa ni, nikah yang saya nak bagi ni pun, bukan saya cari, kena cari orang tu, kena cari orang untuk anak saya, tak. Dia orang pun cari sendiri tak. Sebab mungkin dia ikut panggil apa dia tu. Dan saya bagi kita orang ni bagi kelonggaran. Carilah kau kenan, tengok pada apa kuat datang tengok kau kenan lah. Mesti beres. Tak ada masalah. Jalan, carry on. Lepas tu dia punya cabarannya berkenaan dengan ekonomi je, kewangan saja semata-mata yang lebih. Yang lain saya kata tak apa. Ada duit semua boleh petik. Ada duit semua boleh quit. Itu dia maknanya. Tempat persiapan saya rasa lebih mudah daripada dahulu. Dulu kita nak kahwin, kita siap bangunkan bantal. Pergi kerah orang kampung, potong bodoh, nak buat bangunkan bantal kan. Potong kelapa jadi batang dia ambil, jadikan tempat duduk. Macam-macam lah. Tapi sekarang ni sangat-sangat senang. Pergi kat homestay ke, pergi kat hotel, pergi kat mana, hello je, berbincang, bagi dia politik, jalan dulu. Cuma kita jangan kira situasi semata sekarang ni nampak agak susah sikit lah. Sebab kita dalam darurat dan juga lockdown. Sekarang ni anak saya kalau ikut yang ketiga ni nak kahwin. Lepas raya haji yang ketiga ni, yang raya haji ketiga. Tapi borang pun tak selesai lagi, pejabat agama pun tutup. Itu masalah dia, yang lain tak ada apa. Dia sama je situasi dulu sekarang apa. Yang beza tentang keuangan. Costing lah. Kos dia tu. Yang lain pun sama. Adat dia ke apa ni, nak pergi kata ikut apa ni, apa kata ikut agamanya, ikut adatnya, sama je. Sama je. Syariat ni pun sama je, tak ubah. Kecuali satu barang saja, iaitu kos. Kos saja yang membezakan. Itu saja. Okey. So pandangan okay, nak ada? Alhamdulillah lah, sebab kita mendapat pesan yang memang tak berkira, maksudnya dia terpulang pada pihak kita. Diorang menerima kita seadanya dan kita pun menerimalah pihak sana menjadi keluarga kita. So tak ada apa-apalah yang rasa boleh melibatkan kita rasa tak selesa semua tu. Cumanya kos, kalau daripada segi kos, sebab kita berbeza suasana, berbeza masa zaman kan. Kalau dulu semua aktiviti majlis kita buat secara bergotong royong kan dan melibatkan ramai. Tapi sekarang ni semuanya terpulang kepada pihak tuan rumah lah, pilihan dia yang bagaimana. Yang kalau dia rasa nak buat secara kenduri besar-besaran ke ataupun nak buat secara sederhana kan, itu terpulang kepada pihak kita lah. Tapi bagi kami lebih suka kalau kita buat secara sederhana dan tak perlu nak berhutang, tak perlu nak bermewah, dan selesai majlis kita alhamdulillah tak ada tanggung apa-apa. Selesai semuanya. Nak lagi mudah mak kahwin masa PKP. PKP lagilah. Berapa je kan. Okey. Kan lagi pakai anak kita kan. Ya, betul. InsyaAllah. Kita doakanlah supaya terima kasih.
InsyaAllah. Okay, terima kasih atas perkongsian. So tu cabaran lah. Cabaran ni sebenarnya apa-apa benda pun kalau ni pun ada cabaran dia yang tersendiri kan. So macam mana kita handle lah cabaran tu. Setiap orang cabaran dia berbeza-beza. Jadi bila seseorang tu boleh harungi cabaran tu, insyaAllah semuanya akan jadi mudah. Baik. Siswa-siswi, tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik panel yang saya hormati sekalian. Okay. Soalan daripada saya dah habis lah kan. Dah habis dah. Saya juga menerima beberapa soalan. Okay. Menerima beberapa soalan daripada mungkin siswa kita ke, siswi kita ke yang nak bertanyakan. InsyaAllah yang mana kita boleh jawab, kita cuba jawab. Okay. Kita cuba tengok soalan yang pertama. Okay. Apakah pandangan ahli panel berkaitan tajuk akhbar universiti bukan tempat cari jodoh? Okay. So, okay. Ada siapa-siapa nak respon? Kita bagi Arif dengan Anis lah. Sebab sama. Universiti bukan tempat cari jodoh. Macam mana? Awak setuju ke ataupun ada pandangan-pandangan yang tersendiri? Soalan ni payah jawab ni Sebab kalau jawab tak kan ni jodoh saya pada universiti. Jadi inilah bismillahirrahmanirrahim. Bagi saya benda ni subjektif dan boleh jadikan universiti sebagai tempat cari jodoh, tapi oleh kerana kita ni ada tujuan utama cari jodoh tu adalah untuk membina keluarga yang pertama. Yang kedua, dalam apa-apa bab pun dalam Islam dia ada menetapkan peraturan dan hukum dia dekat situ lah. Jadi bila mana kita nak cari jodoh di universiti, pastikan dia tidak melanggar batas pergaulan tu lah. Sebab kebanyakannya orang bila cari jodoh ni dia akan fikir nak dating, nak couple dan sebagainya. Bila timbul dekat situ, itu dah timbul masalah sebenarnya. Menjelaskan juga. Dia bila dah ada jodoh and then dia couple, dia akan banyak benda yang dia akan terlibat lah. Contohnya dari segi pergaulan dia, duit dia pun dia akan dia akan belanja banyak, and then pembelajaran tu sendiri dia akan terganggu. Jadi jawapan kepada soalan ni saya rasa boleh sayang. Okey, universiti boleh dijadikan tempat mencari jodoh, tapi pastikan tahu batas pergaulan, dan memang nak cari jodoh tu adalah untuk berkahwin, bukan untuk saja-saja, untuk suka-suka, nak hang out, nak rasa ada pasangan dan sebagainya. Sebab berdasarkan saya punya pengalaman dululah, kita kat universiti ramai juga yang ada couple kan. Ramai couple tapi akhirnya dia tidak pergi ke jenjang pelamin pun. Ada dalam kalangan kawan-kawan ni, ialah dia dah sampai pergi ke mana-mana memang berdua dah macam berlangkas kan. Jadi bila tengok sekarang ni, jodohnya pun tidak ke situ. Dan ada juga dalam kalangan kawan-kawan kami ni yang dia dulu memang dia berkapal dan akhirnya dia bina keluarga. Jadi basically kena tengok pada niat dan juga macam mana? Kawal dia. Dan kawal kena kawal lah di situ. Tapi kena ingat, bina keluarga ni kita nak bina keluarga yang bahagia dan diredai Allah lah kan. Jangan dengan cara yang baik. Jangan kita mulakan sesuatu tu, kalau kita nak kahwin pun kita berkapal. Jadi kita mulakan tu sebenarnya dengan benda yang salah. Kan kita buat benda yang salah. Kita dah berkapal dan kita di luar batasan Islam tu sendiri dan kita kahwin. Jadi rugilah kita mulakan sesuatu yang baik tapi dimulakan dengan benda yang salah. Allah A'lam. Betul. Okey, betul lah apa yang Arif cakap tu, betul. Maksudnya kita kadang-kadang yang ada di universiti ni selalunya kadang dia terikut-ikut sebenarnya. Dia tengok member dia ada, takkan aku tak ada kan. Betul. Maksudnya niat tu kadang-kadang
dia pun tak tahu pada ketika itu dia maksudnya terikut-ikut dengan apa yang berlaku di sekeliling itu. Sebab satu ilmu tak ada, lepas tu nak terikut-ikut kan. So masing-masing kena dia tak salah, maksudnya kita nak kenal, nak ni apa, cumanya bila nak ke arah perkahwinan seseorang itu mesti kena ada niat yang betul, ada tujuan yang betul. Nak kahwin, pastikan nak kahwin yang betul-betul lah kan. Baik. So kita tak adalah nak menghadkan, cumanya batas syariat tu itu antara benda yang wajib yang kita nak kena jaga. Okey, baik. Saya juga nak respon kepada soalan-soalan. Okey, kita tengok soalan yang nombor 2 tu. Okey. Pandangan tentang perkahwinan mengikut trend dan masih tidak bersedia memikul tanggungjawab. Okey, ikut trend. Maksudnya ikut trend ni macam mana? Maksudnya orang nak kahwin, dia pun nak kahwin. Orang nak buat besar, majlis besar, dia pun nak buat majlis besar. Okey, ini macam ni lah. Okey, saya bagi respon sikit lah. Okey, kalau ada nak tambah Pak Cu ni yang nak tambah, boleh tambahkan. Okey, perkahwinan ikut trend ni, kita ikut kemampuan kita sendiri sebenarnya. Tak nak ikut-ikut orang. Okay? Orang tu pelamin 2,000, kita pun nak buat 2,000. Nak pelamin bawah ada air kan, kita pun nak buat pelamin bawah air juga kan. So kadang-kadang bila kita melihat kepada trend, mengikut orang tanpa mengukur kepada baju sendiri kan, itu kadang-kadang berhutang kan. Berhutang. Okay. Mengukur baju di badan sendirilah masing-masing. Okay. Kalau mampu takat ni je lah. Okay. Sebab benda tu nanti ada efek selepas perkahwinan kan. Berhutang. Okay. Dan juga nak kejar apa orang kata. Okay. Tanpa sampai tidak, bila dah realitinya selepas itu, itu masing-masing dah tak boleh nak tengok, nak menjalankan tanggungjawab, tak boleh nak melaksanakan tanggungjawab, akan jadilah nanti ungkit-mengungkit selepas itu. Okay. So pandangan saya mengikut perkahwinan, mengikut trend ni adalah kita kena mengikut kemampuan kita masing-masing. Kalau kita mampu besar-besar lah kan. Kalau kita mampu besar, kalau kita mampu sederhana sajalah. Kalau kita tak mampu, tak payah kahwin. Okay. Mudah je ke? Ada Pak Cu nak respon? Pak Cu, ikut trend ni. Program yang soalan tadi tu. Trend. Trend. Betul dah Ustaz cakap tu, betul dah. Maknanya atas kemampuan kita. Kadang bergolok gadai tu. Dulu orang tua ada dua perkara yang dia orang bergolok gadai. Nak pergi Mekah, nak buat haji kan, dengan nak kahwin, nak nikah. Itu memang dia orang bergolok gadai lah. Itu bila balik itu pening kepala, masih kalau tahan lama sampai nengok ke dinding kan, tangan atas dahi. Okey. Terima kasih Pak Cu. Okey. Right. So saya rasa setakat itu sajalah dulu. Okey. Sembang santai kita pada petang ni. Okey, sebenarnya banyak lagi sebenarnya kita nak borak, tapi masa kita terhad saja. Pak Cu pun dah sekarang nak pegang handphone terdengar belakang. Bateri pun nak habis dah tu. Bateri sekarang krem tangan pula. Masih megah je handphone tu. Okay, so saya nak mengambil kesempatan mengucapkan terima kasih kepada panel-panel kita, Pak Cu, Kak Ina, Arif dengan Anis, kerana sudi bersama-sama dengan saya dan juga siswa-siswi kita, penonton-penonton kita di FB Live pada petang ni, untuk sama-sama kita bukan nak mengajar kan, mungkin ada orang yang lebih bahagianya daripada kita, mungkin orangnya lebih susahnya daripada kita kan, kahwin kan dulu kan. Cumanya kita berkongsi apa berdasarkan pengalaman kita kan. Mungkin pengalaman orang yang lain mungkin berbeza-beza kan. Jadi setakat yang ada pada kita itu kita kongsi, okay? Dan juga yang mana yang mendengar, yang menonton, yang mana yang baik tu kita jadikanlah sebagai
panduan hidup kita yang mana yang tak elok tu kita jauh-jauhkan lah. Okay. Jadi saya mengucapkan terima kasih bagi pihak Urustia Kelasco HKR 221 kerana sudi bersama-sama dengan kami bagi menjayakan program pada petang ini. Mudah-mudahan kita doakan pasangan-pasangan kita ni, Pak Chu, Kak Ina, Arif dengan Hanis ni sentiasa dirahmati, dan juga semualah, semua yang menonton kita pada petang ini sentiasa diberkati, dirahmati, okay? Dijaga perhubungannya sehinggalah ke jannah insya-Allah, dan mudah-mudahan yang berhasrat juga untuk mendirikan rumah tangga selepas ini, carilah ilmu sebanyak yang mungkin. Mudah-mudahan bahtera yang akan kita layari itu sampai ke destinasinya yang terakhir, iaitu bersama-sama berada di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya juga nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada penonton-penonton yang setia bersama dengan kami pada petang ini menerusi FB Live Entertainment of Muslim Art Club EAC. Mudah-mudahan sedikit sebanyak perkongsian pada petang ini dapat memberi manfaat kepada kita semua dan juga sebagai titik tolak kepada kita untuk merancana kehidupan kita pada masa yang akan datang. Okay, terima kasih kepada semua. Saya ucapkan kerana sudi menjayakan program kita pada petang ini. Okay, terima kasih. Kita ada sedikit nak bergambar sikit okey. Tapi yang gambar ni kita je lah yang ada ni. Okey. So standby baca Pak Kaina, Arif dengan Anis okey. Nampak. Okey. Okey, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. 1, 2, 3. Okey. Baik, dengan berakhirnya sesi penggambaran foto sebentar tadi, maka berakhirlah sembang santai kita pada petang ini. Kahwin dulu versus kahwin sekarang. Tak kisahlah dulu ke sekarang ke, kalau masing-masing tahu peranan dan tanggungjawab masing-masing, maka insya-Allah bahtera yang akan kita bawa itu sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, terima kasih kepada semua. InsyaAllah kalau ada kesempatan dan ruang lagi, kita akan bersama-sama lagi berkongsi untuk topik-topik yang seterusnya. Baik. Jadi akhirul kalam, setakat itu saja. Wallahu a'lam, yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala bentuk kelemahan, kekurangan itu hadir pada diri kami sendiri. Baik, insyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tuhan, ku bersujud kepadamu, ku serahkan segala jiwa ragaku. Moga mendapat rahmat keridhaanmu, moga terangkat penghijab kalbu. Aku menangis meratap padamu Tuhanku, ya Allah yang satu. Ku sedari
aku